Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Yang membalikkan dari kita Rasulullah 195 Parohon cawangan dan baca sikit itu bawah sikitnya pertanyaan dulu. Masih dalam kaitan sholat Jumat dan malam terus tambah lagi syarat-syarat mengikut mazhab dalam sholat Jumat ini, di mana sembahyang Jumat itu diperlukan tahun yang ketiga juga Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Seperti mana yang tentang masih ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzikrill bayn dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairun min al-lahwi wa min at-tijarah wallahu khairur raziqin. Dalam sholat Jumat dan dalilnya ya tidak boleh tidak ada penguzuran. Selagi tidak ada penguzuran wajib pergi, khususnya yang bagi lelaki. Yang perempuan boleh pergi, disuruh tidak, ditegak pun tidak, boleh pergi dan gunakan sholat Jumat, tak payah lagi sholat zuhur kerja perempuan itu. Budaya di negara kita perempuan tak pergi. Perempuan waktu itu perlu pergi pasar malam dengan pasar raya. Pergilah. Sembahyang Jumat itu tidak menjadi dengan bilangan yang kurang daripada 40 orang, itu mazhab Syafi'i. Khilaf pula bagi Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi yang ada di Mekah dan sebahagian yang ada di tempat-tempat lain. Maka di sisi beliau Imam Hanafi kata Jumat itu menjadi dengan 4 orang sahaja, walaupun hamba ataupun mereka yang musafir. Orang hamba sekarang dah tak ada kan. Orang musafir kena sembahyang Jumat, walaupun dia musafir kena wajib sembahyang Jumat. Walaupun hanya 4 orang, memang 4 orang seorang Quran itu diambil kira oleh mereka yang di tempat-tempat lain selain negara Malaysia ni, yang kadang-kadang korum Jumaatnya tak ramai orang. Dalam kampung tu yang ramai semuanya Kristian, macam di Sumatera, di Indonesia, bagian ni Buddha, dekat Melayu tapi Buddha, di sana. Maka orang Islam ada 3-4 orang saja dalam kampung, mungkin dia kena pakai mazhab. Kita Pak Malaysia dia tak ada yang macam tu, tak jumpa. Jadi sekurang-kurangnya 4 orang untuk sembahyang Jumat bagi mazhab Imam Hanafi, walaupun dia tu orang musafir. Dan 4 itu adalah bersekali dengan imam. Jadi makmumnya 3 je, imam 1. Walaupun mereka itu hamba dan orang yang dalam keadaan musafir, kerana beliau tidak mensyaratkan orang merdeka. Beliau itu siapa? Imam Syafi'i Imam Hanafi tidak mensyaratkan orang merdeka dan orang bermukim atau orang bermustautin, tetap dia kena tunaikan Jumaat. Tetapi beliau mensyaratkan izin sultan, maksudnya pemerintah kena memberikan izin untuk
didirikan sebagai umat di situ. Itu syarat Imam Hanafi. Kena izin daripada pemerintah sultan. Ya, tempat ni boleh. Bayarlah kau, berapa orang? 5 orang. Itu mazhab Hanafi itu. Ya, mungkin ada lagi kan, tempat-tempat itu tak tahu. Ya, tapi syaratnya musafir ke hamba ke tetap kena wajib sembahyang. Imam Syafi'i musafir tak wajib. Dia nak pergi sembahyang boleh, tapi dia tak diwajibkan sembahyang. Itu Imam Syafi'i kata macam tu. Ya, Imam Hanafi tak ada musafir, tak ada waktu, tetap sampai Jumaat kena dirikan. Ini pula katanya senang. Hanafi itu senang, tak payah wudu kena sentuh perempuan pun tak batal. Tapi yang lain tahu tak? Baik. Setelah itu tuan-tuan kalau pergi Mekah, jangan mudah-mudah terpengaruh yang macam itu tuan. Kalau kita tak faham, hanya faham yang itu satu, baik tak payah merosakkan ibadah. Mohon saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak tawaf ni kalau boleh. Jangan ada halangan-halangan yang menghalangi aku nak ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya, tawaflah elok. Kaki macam-macam kaki yang tak pakai sarung kaki perempuan. Elok je. Tak pernah aku batal. Saya sendiri tak pernah batal. Tak pernah batal-batal. Sibuk mazhab ni lah ini. Ya, memerangkap kita bercarah macam tu, memerangkap kita. Walaupun kita macam mana, kita tahu apa, tahu itu je. Terosaklah ibadah kita tuan. Jangan main. Orang itu ceramah bayar tuan. 16 kali dalam foto haji, 16 kali khusus haji apa tu. Sampai tadi saya sasul tuan. Kenapa? Itulah nawai itu yang lain tak. Haji kan cek duit kan. Duit lah tak. Orang sebarang khusus haji lah pun. Lepas 5 kali cukup dah. Lagi orang zaman sekarang boleh baca, boleh menulis, boleh baca sendiri. Orang zaman dulu boleh kayu, tak boleh haji. Datuk ni kita belajar sekolah, nak hafalnya ada Allah. Saya pernah macam dulu orang tak tahu baca nak pergi haji, sampai menangis dia tak hafal. Yang kita dulu tak tahu disuruh tu pun hafal. Mana nak hafal-hafal, kursus banyak doa tawaf tu. Orang dah tak berbaik, orang tua. Cubalah subhanallah lah. Takkan senang. Baginya susah-susah. Sampai sana balik menangis. Kenapa? Yang itu guru tu mantul suruh tak saya tak apa. Saya tak betul banyak sudah. Orang tak faham subhanallah walhamdulillah cukup. Allah ya Allah ya Allah cukup. Itu nanti satu-satu orang. Betul tak? Betul. Membaca sama melengkung lidah betul-betul. Ya, orang tuntut dulu. Kali ini cerita-cerita orang dulu ni. Sekolah mana-mana sekolah. Ya, alif ayam buaya. Zaman tu sekolahnya alif yamin buaya. Faham? Cik mata tu cik beres muhadu. Ada lah suruh baca itu pun kan. Jadi kita zaman sekarang dah pandai baca dah apa dah tak payah. Nak apa tak payah baca sendiri. Tak? Tak apa nak menjawab baca ya Allah ya Allah ya Allah dah 7 kali habis. Astagfirullah, astagfirullah, dah senang. Kita dah orang susah, tak boleh hancur, jalan tengok-tengok suruh ngapal macam tu, goblok macam tu. Itu pun macam marah tu kalau orang dah tua macam tu, dia paksa ini. Nak berjalan pun susah ngapal macam tu.
Hanafi ulumnya senang-senang, tapi banyak yang lain tu. Nah, ikut mazhab ni tuan-tuan kena banyak tahu. Syarat rukunnya sembahyang mesti sah, batalnya mesti kena tahu. Kalau kita tak boleh, pilih-pilih saja jadi caca lupa. Ya, ada satu tu Jumaat. Kena pergilah ya. Orang yang wajib pergi. Di sisi mazhab Syafi'i tidaklah disyaratkan izin sultan bagi mendirikan sembahyang Jumaat itu. Tengok. Di sisi mazhab Syafi'i tidaklah disyaratkan izin sultan bagi mendirikan sembahyang Jumaat itu, dan tidaklah disyaratkan tempat itu adalah kota, Australia kota. Khilaf Imam Abu Hanifah dalam kedua perkara itu, yakni beliau mensyaratkan izin sultan dan tempat itu mesti di dalam pada suasana yang Jumaat. Kalau tak beza-beza, sebab itu kita kena tahu eloknya. Kalau tak tahu, ikut apa yang disenang. Ya. Al-Bulkhani ditanya tentang ahli qaryah. Apa dia? Siapa dia definisi ahli qaryah itu? Mereka itu tidak sampai 40 orang. Adakah mereka itu dituntut sembahyang zuhur atau Jumaat? Maka beliau Al-Bukhari berkata bahawa hendaklah mereka itu menunaikan sembahyang zuhur mengikut mazhab Syafi'i. Tengok, dan zuhur kan? Saya pernah dulu baca tu, nak sembahyang tunggu orang, tak musuh orang asyik bekerja hari Jumaat. Kerjanya nebangkan, ya, Jumaat nebang. Yang Cina pun ada, keling-keling Melayu pun ada. Dah Melayu jadi keling-keling jadi Melayu. Tak mudah. Tak tahu sembahyang. Saya dah 2 kali tak tahu sembahyang Jumaat tu, tak mau berbelit. Hari Jumaat tu saya rehat dah. Kawan-kawan bersedih tu. Jadi keling lagi kan. Ya, tunggulah kat masjid kecil tu yang didirikan oleh syarikat. Tunggu. Tak akan orang dekat pun ke. Alah macam mana? Kita sembahyang Jumaat lah. Hari Jumaat tak boleh kita buat sembahyang zuhur ikut Imam Syafi'i. Sebab dah kan cukup haram, jadi tak wajib. Kita tidak berkewajipan untuk mazhab Syafi'i. Begitu juga waktu tu muda lagi 18 tahun, jadi cari makan dulu kan. Senang. Dan sesungguhnya ada satu jamaah ulama yang membenarkan mereka melakukan sembahyang Jumaat itu, dan ini adalah pendapat yang kuat. Jamaah ulama itu adalah lain daripada Imam Syafi'i. Telah diketahui ikhtilaf ya mereka tentang bilangan yang dengannya terjadi sembahyang Jumaat itu. Itu ada katanya macam tu, wallahu alam, ya. Tapi bagi kita ini cerita sajalah, sebab tuan-tuan jarang lupa lagi Malaysia, ya, bekerja macam mana, kecuali musafir saja kan. Mesti tak ada tempat sembahyang Jumaat di negara kita nyaman, ya. Dalam i'anah hadis pun, maka bila mereka itu semuanya, yakni mereka yang dalam qaryah itu bertaklid kepada pihak yang berpendapat dengan pendapat ini, maka mereka bolehlah melakukan sembahyang Jumaat. Artinya, kalaulah semua ahli qaryah itu bertaklid ikut, semua ikut ikat yang itu, maka bolehlah dia mesti. Tapi kalau ada yang bertentang, itu sudah tak boleh, kena ikut sembahyang zuhur saja. Itu permasalahan. Maka kalaulah mereka beramal dengan sikap bercermat, maka mereka melakukan sembahyang Jumaat, kemudian mereka melakukan sembahyang zuhur, itu adalah baik. Kalau tak cukup orang buat sembahyang Jumaat, kita ikut mazhab Hanafi, tapi untuk melengkapkan lagi keyakinan kita, buat lagi sembahyang zuhur untuk memanfaatkan lagi di pendapat ada macam tu. Ya, kalau tak cukup jumlah orangnya 40 orang. Dan yang ketiga daripada melakukan syarat-syarat Jumaat tadi itu ialah pada tempat yang terbilang daripada negeri itu atau balad itu. Negeri atau balad negeri atau ialah kawasan di mana ada binaan-binaan kediaman mereka yang berhimpun bermasalah di situ, macam kampus dia tidak. Sama ada negeri atau qaryah. Tu negeri salam itu sah.
qaryah kita kampung-kampung ni atau kota, di mana di sana ada hakim syar'i. Ada tak hakim syar'i? Ada. Kawasan kita ada. Ada tak pasar bagi muamalah? Ada. Untuk melepaskan orang itu memang mustahil, betul? Muamalahnya ada, jual beli ada, pasar semua ada. Itu menunjukkan orang itu menetap orang mustahil. Ya. Dan balad atau negeri itu sebahagian daripada perkara itu yang ada tak? Ada. Kemudahan-kemudahan asas maksudnya ada. Dan qaryah tidak ada itu semua. Dan kalau qaryah tidak ada benda-benda itu semua. Itu kena ingat. Oleh itu dan anak sebut walaupun di padang yang dikirakan sebahagian daripada kawasan itu dan adalah tempat itu tidaklah jauh sampai dibolehkan qasar sembahyangnya, jauh-jauh sembahyangnya, walaupun tidak tersambung dengan bangunan-bangunan, itu tak masuk dalam perumahan itu. Walaupun tempat yang tidak dikirakan termasuk daripada wilayah ini, yaitu tempat jauh yang kalau orang pergi ke sana maka dia haruskan qasar. Itu cerita tuan-tuan. Ini cerita tempat ni biarlah tempat ni setempat yang orang-orang menetap di situ. Ada kemudahan-kemudahan semua ada, bukan orang kontrak, orang nak kontrak dia ada tak ada, orang menetap. Itu wajib sembahyang Jumaat. Ya, orang-orang situ. Ini senanglah, jarang berlaku tuan. Tadi tapi kalau berlaku dia tak panggil kena hukum. Baik, para pencawangan katanya. Kalaulah dalam sebuah qaryah atau desa itu bilangan penduduknya menyampai 40 yang genap, ngam-ngam 40, maka wajib bagi mereka melakukan sembahyang Jumaat. Bahkan haram bagi mereka itulah mengikut yang utamanya. Kalau tak sembahyang Jumaat hukumnya haram. Ya, tidak melakukan sembahyang Jumaat di tempat mereka sendiri. Tidak melakukan sembahyang Jumaat di tempat mereka sendiri. Dan pergi menunaikan Jumaat itu di dalam balad yang lain, bukan jaga. 40 orang itu mesti sini tak cukup, dia pergi ke tempat lain kerana sana itu ramai. Maka sini tak cukup sudah Jumaat kurang satu. Yang satu tu yang keluar juga. Maka orang yang keluar itu berdosa. Orang yang keluar itu berdosa. Kerana kau seorang yang keluar ni, orang sini tak boleh sembahyang Jumaat. Sedangkan wajib kawasan ni. Sini Sabang sini dua dah berlaku sembahyang tu, Kampung Baru Lumpur, Batu Lima Lumpur, hidupnya di Kuang. Ya, kita datang kita panggil. Besok haji kalau mati panggil orang Lumpur Kampung Baru dengan orang Baru Batu Lima. Kami tak nak sembahyangkan. Apa Ustaz? Haji sembahyang kat sana. Terus terang, saya akan isytiharkan kalau haji mati dulu, kalau saya mati dulu terserah. Ya, kalau haji mati, haji orang saya sini kami tak nak urus. Atau dah kamu baru ada bangkai. Takut dia. Takut. Itu dia buat ni. Benar nak keluar gini-gini kampung ni tahu sana gelembung. Dia pasang macam tu, tobat dia. Bayangkan masjid tu. Ini kan, main tanggung jawab ni ini tempat kita tuan-tuan. Bangkian kita, busuk mayat kita duduk mana? Kalau orang sini tolak, hantarlah kamu baru, hantarlah kamu dulu. Macam mayat diam je lah, tak payah tanam boleh tak? Tapi yang dia sebab itu kita duduk sini, bayar di sini. Kecuali kalau kita musafir di luar, duduk di luar, kerja itu dah cerita. Dan tempat kita ni cukup dalam korang. Tapi ada orang yang prihatin, Jumaat saya tetap sembahyang di kampung juga. Betul? Sebab ada apa-apa announcement daripada masyarakat kita tak tahu. Betul tak? Bahan tuan-tuan dan puan-puan ini sama tu. Kita sudah tak perlu. Itu satu. Kita rugi. Masyarakat rugi lah tuan. Yang kedua rugi,
kalau orang tu syukur supaya sebagian kasar tak balik, ya, tak balik macam mana? Kerja kalau dia ulur terima masjid sana juga yang dapat. Masjid kita sendiri tak dapat. 10 orang, kalau seorang suruh 10 lagi seorang, anggap berapa? 1. Ini tuan. Ini dah kesilapan kita dah sama-sama dulu silap. Jadi Jumaat kerja. Tidak. Maka masjid surau yang kamu ni kompong rugi. Dari nasihat tak boleh sampai. Ya, dari segi ekonomi untuk masjid pun tak boleh stabil. Kalau kita di sana keluar duit, rumah pada masjid Colombo kan? Tidak. Habis masjid sendiri, bila nak rumah? Biasanya kalau ada macam tu, masjid sendiri kalau nak pergi, untung kalau tak nak pergi, memanglah. Jumaat dah tempat lain, rugi tak rugi? Ini kita rugi kan? Terus tak percaya kalau hari Jumaat cuti, tengok tu, tuan rumah, penuh. Jumaat cuti, penuh masjid di ujung tu. Berapa ribu? Dia kalau terima kasih tak ada, terima kasih contoh tu kan, dari segi ekonomi pula. Baik, tuan ya. Jadi kita kena bertanggungjawab di tempat kita sendiri, tuan ya. Jangan sampai walaupun kita sembahyang di sana, pergilah sembahyang di sana, tetapi masjid sendiri, karya sendiri kena diperhatikan. Khususnya yang laki-laki yang sembahyang di luar kan. Jangan kata aku dah sembahyang ke sana, memanglah sembahyang ke sana. Besok ada orang siapa yang dia panggil? Orang sana panggil. Itu orang, jiran, tetangga, masyarakat yang ada. Ini biasanya yang muda-muda kan, tak nak pergi surau, tak nak pergi masjid. Mentang-mentang dia boleh. Saya mesti nak darah, mesti pergi raya. Mampus esok, mesti raya. Sombong lah. Tak sempat Jumaat, malam Sabtu, malam Minggu, pergi dari sini. Yang duduk kerja keluar sana, yang mau tengok kawasan sini, tengok sini juga. Itu apa perlu kita bantu, itu kan. Kita mesti sama-sama, suruh sama-sama kan. Begitu ya. Baik. Dan Ibnu Arif dan lainnya daripada mengatakan bahawa bila mereka itu mendengar seruan azan Jumaat dalam bandar, maka mereka boleh memilih antara mendirikan Jumaat itu dalam bandar dan mendirikan dalam qaryah mereka sendiri. Pilih. Dan bila mereka pergi ke negeri yang bukan tempat Masjid mereka sendiri, maka mereka itu tidak boleh mencukupkan bilangan hari Jumaat yang dikirakan sah Jumaat. Betul-betul. Kalau kita pergi ke masjid lain, ya, maka kita tidak boleh dikira kumpulan yang 40 orang ni. Ngam-ngam di situ 40 orang, termasuk kita 40 orang. Bermakna Jumaat itu tak sah sebab ini orang bukan orang tempatan. Ini kalau ngam-ngam lah, ya, kalau sekarang tidak masalah. Tapi jangan ingat kalau di seluruh kampung-kampung berlaku juga, masih berlaku. Ya, maklumlah kita kawasan ini kawasan tempat ekonomi banyak. Kalau berkumpul bah-bah ada orang menderu, sebulan datang. Ya, tak masalah. Duduk Tanjung Karang. Sebab pernah Allah Akbar, murid sekolahnya di Tanjung Jauh kan. Tanjung Jauh. Ya, tapi orang penduduk Banjar, Pulaan. Tanjung Jauh. Ya. Murid sekolahnya daripada darjah 1 hingga 6, 35 orang. Satu masa ambil UPSR seorang, lulus 100%. Johan sekolah tu lagi Islam sebab 100% semua lulus, jumlah murid 1. Itu berlaku macam ni kan. Sebenarnya Jumaat ni nak cerita ni.
Kita datang melawat tu, kita orang kampung, kita cerita. Kadang tak cukup Ustaz, dipakai tuan, kadang tak cukup. Kita di sebelah Jumaat di sini. Kalau orang ni dah keluar kampung, dah tak ada orang, tak ada orang, kita sudah turun. Tengok ke. Ya, memang lah. Kenapa kita di sini memang insya-Allah lah kan. Murah rezeki pun dia. Misalnya Allahu Akbar, rumah orang PPRT. Apa PPRT? Miskin. Dalam miskin rumahnya di Rizal Darat. Didirikan oleh kerajaan di Rizal Darat. Kau nak buat orang lah, orang miskin. Dia basic. Dan apabila dalam qaryah itu tidak ada suatu kuah yang dengan mereka menjadi sah sembahyang Jumaat, misalnya kerana tidak cukup bilangan 40 orang, atau ada setengahnya musafir, setengahnya keluar pula dalam 40 tu, seorang tak keluar, dan setengahnya pula ahli mustautin tetapi tidak mencukupi yang mustautin itu 40. Walaupun dengan tersekat setengah daripada mereka itu daripada Jumaat, maka dengan itu angka 40 tidak cukup kerana tiada mereka tadi. Maka wajiblah bagi mereka itu pergi ke negeri yang sebelah tempat itu dan tidak mendengar seruan azan pun padanya itu. Boleh. Sini tak cukup, sini yang 38 pergi ke masjid sebelah sana. Boleh macam ini pergi ke Muhammad, sini pergi Batu Jublah, undang begitu. Kalau tak cukup 40, ada, ya. Ini susah lah. Sampai ke undang sembahyang sudah selesai. Apa begitu? Itu kena ingat, ya. Tu, ya. Maka wajiblah mereka pergi ke negeri itu, ke sebelah tempat itu. Yang mana yang mereka mendengar seruan azan padanya tadi, kata Ibn Ajul, ya, Ibn Ajul, ya, dengar azan, betul lah dengar azan, kan? Dan bila menjadi berbilang-bilang tempat pendekatan itu masing-masing berlainan dengan namanya, maka bagi tiap-tiap tempat itu dikirakan hukumnya yang tersendiri. Dan kalaulah tempat tiap-tiap kawasan yang khas itu masing-masing ada penduduk sampai 40 orang, maka wajib ditunaikan sembahyang Jumaat di situ. Dan kalau tidak, maka tidak wajib. Ini saya pergi ke masjid di Jakarta Selatan yang saya cerita itu kan. Bila sampai hari Jumaat, semua sembahyang Jumaat. Sebab aku masjid nak satu kali tempat tak cukup. Orang ni ramai. Jadi kat sini satu nak datang ke satu tempat tu tak cukup. Maka dia kata kami sembahyang Jumaat sini. Sekarang pun sembahyang Jumaat, terus sembahyang Jumaat. Bila Jakarta Selatan yang tuan-tuan dah beritahu juga macam bulan orang, ya, padat, tak tahulah, ya. Masjid tak cukup bersama dengan orang ramai. Alhamdulillah mau nak sembahyang Jumaat tu pergi pun tak cukup juga, maka buatlah masing-masing sembahyang Jumaat. Dah tak ikut 2 kilometer dah tak kira. Buat kawasan ni kecil-kecil, maka berlaku yang macam itu juga, ya. Ya. Maka tidak wajib kalau dah cukup, walaupun kalau mereka itu semua berhimpun di suatu tempat, bilangan mereka sampai 40. Memanglah kalau tempat tak cukup bukan jadi satu buat. Saya 20 jadi satu, 40 jadi 60 buat. Macam itu tadi, ya. Jumaat ni wajibnya. Dan walaupun kata ahli kawasan itu mendengar seruan azan kawasan yang satu lagi, dan dengar azan, dengar azan sini, saya dengar, tak ada azan saya dengar, ya. Tapi nak suruh korang jadikan satu untuk mendengar sembahyang Jumaat itu tadi, ya. Dia habis. Ini berada sana. Dan kata Syekh kami belajar hanya saja diukurkan beliau
begitu bila dibilangkan tiap-tiap tempat itu berserta dengan itu yakni berbeza-beza namanya sebagai qaryah yang bebas tersendiri. Maksudnya sana namanya masjid ini, sana namanya masjid, sana namanya tiga ni semua tak cukup orang jadikan satu, walaupun berbeza nama jadikan satu, gitu ya. Pemilan. Baik, para penjawab katanya, Sultan memaksa penduduk suatu qaryah itu berpindah dari qaryah itu dan meminta di tempat baru itu dan kemudian mendiaminya. Walhal mereka berkasar hendak kembali ke tempat yang awal. Ya, bila Allah membuka peluang kepada mereka, maka dalam keadaan seperti itu tidak wajib bagi mereka melakukan solat Jumat di tempat baru itu. Bahkan tidak sah mereka melakukan Jumat dengan mereka. Itu tidak bermaksud pula di situ. Dia tetap ingat, ya. Dia kata orang ni dibuat pindahan sementara. Pindahan sementara yang bakal balik ke tempat asal. Katalah macam tu. Maka orang itu tak wajib sembahyang Jumat pasal dia nak pindah ke sana. Sama juga dengan orang yang bekerja di sini, bakal balik ke tempat masing-masing, ya. Itu kalau disebutkan sebagai orang bermukim, betul jadi tak perlu bermukim, ya, bakal balik kembali, ya. Tu sama macam tu. Kalau nak tak sembahyang Jumat pun sana sebab dia nak balik kembali, dia ada bermukim. Tapi kita siapa bukan bermukim, kita bekerja, maka wajib sembahyang di sana. Ya. Ini cerita panjang kalau nak cerita orang bermukim dia. Jadi kalau kita di sini kebanyakannya bermukim, sewa tu kan, dia bermukim. Lebihnya dekat di Bulu OYL, ya, jangan sembahyang kat OYL tak. Dia kena balik kat sini, pastikan tu jiran-jiran kita tengok dari mana orang ni sembahyang. Ya. Kenapa tak sembahyang di sini? Sana mana ada masjid mana? Di sana alhamdulillah. Tapi kau bermaksud bermukim, saya bermukim. Dia itu dalam Islam, dia kena duduk di tempat tu dengan jiran. Kita kena ambil tahu bab jiran dalam Islam. Yang keempatnya, syarat sah Jumaat ialah berlakunya sembahyang Jumaat itu di waktu zuhur. Malah tanya, waktu zuhur, sebelum zuhur tak boleh. Selepas zuhur, maksudnya selagi belum waktu asar, tuan, ya. Dibacakan dua khutbah terlebih dahulu. Baca khutbah dulu baru sembahyang. Lain sembahyang raya, sembahyang dulu baru khutbah. Ya, sembahyang raya baru khutbah. Kalau hari raya, bulan Jumaat, khutbah dulu baru solat Jumaat. Begitu. Kemudian dia kata dia yakni tentang cukup atau tidaknya masa bagi melakukan 2 rakaat di Jumaat dan khutbahnya itu. Pastikan, ya, kalau kita dah agak-agak tak cukup sembahyang, tunggu orang saya ke pukul 3.30 baru pula orang datang penuh. Bila sembahyang khutbah dengan sembahyang Jumaatnya dan khutbahnya dah masuk asar. Patut dia tu. Dia pastikan agar kita memperhatikan, ya, yang perkara macam tu. Kalau lewat adalah sini tak lewat lagi cerita, kan. Ini tak ada lewat yang masuk zuhur je kita dah, orang dah cukup semua. Ini kalau berlaku. Dia kata dia melakukan dalam mereka melakukan sembahyang zuhur sekiranya tidak mencukupi waktunya dengan meniatkan zuhur, dan tidak sah mereka takut ihram bagi melakukan sembahyang Jumaat sebab waktunya sudah tidak ada lagi. Jangan sampai waktu asar, tidak ada berlaku. Kalaulah waktu sudah habis dengan yakin atau dengan zon atau sah yang berat, walhal mereka sedang berada dalam sembahyang, walaupun mereka bersedikit sebelum sedikit dari mengertikan saran, ya, walaupun dengan diberitahu oleh orang lain, katakan waktu sembahyang ni boleh, waktu dah habis, sembahyang apa lagi kau, maka dia dapat sembahyang zuhur. Tengok, maka kita wajib berhenti dan sembahyang zuhur.
kalau berlaku, weh, mak, weh, bayar asal dah ni, bayar berapa lagi, apa ni, Jumat. Jangan sembahyang, berpokok, ya ke? Habis, maka kena sembahyang, sepuluh. Ni kalau berlaku, ini cerita tuan. Ya. Dengan dibedakan sembahyang itu atas apa yang telah terlalu, jadi diteruskan saja sembahyang berkah lagi dengan menyambung sembahyang yang niat di Jumat. Sebab itu maksudnya dengan melakukan sembahyang niatnya di Jumat, tetapi lakukan sembahyang pada sebab maksudnya sudah keluar waktu itu. Perlu kita sebentar. Maka sembahyang Jumat menjadi terhubung dah habis sebab sudah masuk keluar waktu. Walaupun jika disyaki tentang keluar waktunya kerana yang asalnya dikirakan waktu masih ada lagi. Kita ingatkan dah ada, kita tunggu kita baru tengah sembahyang, waktu dah habis, maka sambung lagi 2 rakaat untuk dapat jadi waktu zuhur, sembahyang zuhur begitu saja. Ini adalah bukan pula memang bukan. Ini dia kena ingat. Ini berdasarkan pada kaedah yang tabiru bidawami mala yang tabiru bil ibtida. Diampunkan dalam meneruskan sesuatu yang dilakukan dan tidak diampunkan dalam memulakan amal itu sekiranya begini dan maksudnya perkara-perkara yang macam ini tuan dilakukan terus sambung tak boleh, jangan memulakan sesuatu perkara yang tak betul. Menyambung dalam kita sembahyang kita salah, kita boleh sambung ke waktu sembahyang lain dalam waktu kita sembahyang. Jangan memulakan sesuatu yang tidak betul. Betul ya. Dan termasuk daripada syarat-syarat Jumaat itu ialah hendaklah sembahyang Jumaat itu dalam suatu qaryah atau tempat, tidak didahului atau diserentakkan kepada takbir ihram antara Jumaat sana dan Jumaat sini. Katalah dalam satu qaryah buat 2 Jumaat, siapa dulu takbir itu yang diterima. Ini berlaku di sini kampung di Sabah Purnam, namanya Batu 38. Ya, kemudian masjidnya satu lagi tak sampai 1 kilometer dah ada masjid-masjid lama. Batu 38 darat, Batu 38 baru. Masjidnya dulu. Orang tak cukup dan sebagai waktu itulah problem orang. Timbul masalah. Siapa yang takbir dulu, maka itu yang diterima. Yang saya lambat tak diterima. Itu berlaku saja. Di sini tak adalah kan. Kena ingatlah tuan ya. Kalau ada jangan buat macam-macam. Ya. Surah sini sembahyang, surah sana sembahyang, surah satu tempat masing-masing. Sudah. Katalah begitu. Maka antara yang dekat-dekat ni siapa takbir ihram dulu, itu yang diterima. Sembahyang ya. Disebutkan sini ni ya. Tidaklah sembahyang Jumaat dalam satu qaryah atau tempat tidak didahului ataupun diserentakkan dengan kebetulan yang lain. Ya, pada Jumaat kawasan itu, melainkan dikira dan tidak mengaku bila berlaku hal suatu pada tempat yang bila ada Jumaat kawasan itu terlalu ramai. Itulah terlalu ramai. Memang lain. Bisa saya sebutkan tadi kan, ramai sangat. Di mana? Tuh di Jakarta Selatan gitu. Saya dah pengalaman itu. Dekat-dekat, tetapi kawasan sempit, orang ramai. Itulah situ. Termasuklah masjid berberak dengan masjid negara. Mana ada 1 kilometer lebih kurang. Ya, tetapi orangnya, umatnya terlalu ramai. Itu juga tak muat. Maka boleh tak berlaku macam itu. Ya. Itu berlaku sini tak ada ya. Kemudian kita di sini bagi mereka berhimpun pada satu tempat itu walaupun lain daripada masjid. Dia bukan masjid, dia sembahyang tak sebut di tengah padang. Boleh. Dengan tidak terjadi sesuatu yang menyakitkan di tempat itu seperti panas sangat, jangan sampai tempat yang macam itu sejuk sangat ya, maka dengan itu diharuskan berbilang-bilang Jumaat kerana keperluan mengikut pada hajat masing-masing ya, itu aja. Tapi kalau tak cukup pada nak buat kumpulan, jangan betul. Cawangan lagi, orang
yang tidak keuzuran, tidak sah baginya melakukan sembahyang zuhur sebelum imam salam. Dari sembahyang Jumatnya di tempat Jumat. Orang yang tidak ada keuzuran, ya, orang itu tak ada apa-apa, dia tak nak sembahyang Jumat, tapi bila ada di situ dia buat sembahyang sendiri. Sebab dia musafir konon. Kena habiskan sembahyang Jumat dulu orang itu, baru kita sembahyang. Jadi situ dah dijelaskan dulu kan. Orang dulu ikut peraturan suruh. Orang perempuan nak tunggu abang balik dulu daripada masjid. Balik bermakna sembahyang masjid sudah selesai, maka dia baru solat zuhur di rumah. Baru dia solat zuhur di rumah. Bermakna masjid dah habis baru dia. Dia orang rumah. Orang rumah kalau dah sembahyang Jumat boleh terus balik. Agak-agak dah balik, dah habis belum sembahyang Jumat. Tak. Terus dia. Solat juga ya. Maka jadilah sembahyang itu sebagai sembahyang sunat. Tengok, maka wajib dia melakukan sembahyang itu semula dengan segera. Atau kalau terlewat, hendaklah ia lakukan qada. Boleh. Jadi pastikan kalau tuan-tuan tak ada keuzuran duduk kat rumah, tiba-tiba tuan-tuan sembahyang zuhur, masjid sini belum habis sembahyang Jumat, maka tak sah sembahyangnya. Juga siapa-siapa yang duduk berlindung kat rumah tu merap, tapi sembahyang Jumat, tiba-tiba sembahyang dulu. Jumat sini belum selesai. Mat, kau buat apa? Aku sembahyang sini dah kat rumah. Jumat belum habis. Aku sembahyang sini. Tengok. Kalau ada macam tu, suruh datang pergi surau ngaji. Dia ada sinakan. Kerana sebab Jumaat ni cukup besar ajarannya. Doa makbul hari Jumaat, lepas Jumaat tu. Jadi kalau orang-orang kadang-kadang ambil dulu, bila nak sedang doa. Ada doa khutbah, bacalah doa yang kita tak. Ya, inilah doa. Tanyalah khatib. Jadi selalu baca kan. Habis duduk, kita duduk nak baca khutbah itu tu. Bila di sana waktu tu antara dua khutbah. Di antara makam-makam mustajab, ataunya tempat-tempat yang mustajab doa. Doa cakap Melayu. Tak tahu cakap Arab, apa kita tak. Itu ya Allah, lepas aku mancung, kalau hidung aku mancung tu. Tu dah susah nak doa, tak apa nak doa. Itu kan. Jangan gitu ya. Jadi hari Jumaat itu penuh. Keberkatan itu ada. Kita ambil lewa Jumaat je. Pagi Jumaat itu duduk lah. Etikap dulu kat masjid apa semua. Ini pukul 6, 6.30 sampai dia pada 16. Dia apa? Ikan bau. Udang Ustaz, besar-besar. Udang. Daripada Sungai Serai sana pun sampai bukan Jumaat. Orang 17 tu keluar masjid dia sampai. Sebab nak cari ikan bau. Dengan udang merah. Itu betul. Kenapa ya dah sampai nak ikan bau tadi. Jumpa pukul 8 kita sampai sini. Kita tanyalah. Tuan dia Jumaat ni lah sama-sama tuan dia. Macam kita duduk di Mekah kan. Sampai di Mekah mana buat? Dia dah lepas tawaf duduklah dulu ibadah subuh-subuh. 14 hari je kita di situ. Setahun 14 hari je. Ya, pergi balik 16 hari. Kadang-kadang 10 hari je. Itu pun dia orang-orang juga lah. Kalau pergi umrah tengok dia kesian tengok. Ya, macam kita duduk di situ. Gaya dia itulah dia lah. Situ aja. Dan saran yang kelima, berlakunya yakni berlaku semua itu selepas dua khutbah. Selepas gereja matahari.
berdasarkan hadis sahih Bukhari Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ya al-jum'ah illa bil khutbatain. Tidak, Nabi Muhammad SAW berkata tidak melakukan sembahyang Jumat melainkan baginda melakukan 2 khutbah dahulu. Bersama dengan siap rukun siap baru sembahyang, itu dalilnya kan. Ya. Yakni disyaratkan bahawa berlaku sunat Jumat itu adalah selepas dibaca 2 khutbah beserta dengan ditunaikan rukun-rukunnya yang disebutkan nanti. Ya. Habis rukun-rukun khutbah Jumat itu ada 5. Pertama, memuji Allah seperti itu tadi biasa. Yang kedua, melakukan selawat Nabi. Ya, memuji Allah. Alhamdulillah, itu disebut. Ya. Kemudian dengan apa cara sekali pula kalau disebut di sini, ya. Dengan lafaz keduanya, yakni dengan lafaz Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, selawat kepada Rasulullah SAW. Itu, ya. Kemudian baca Al-Quran, ya, dan doa kepada muslimin muslimat. Itu kalau mereka senang, ya. Itu khutbah itu berwasiat, ya, ittaqullah. Tentu ada dengar semua yang pergi sebentar ada tak dibaca? Ada baca, cukup rukunnya. Kadang imam yang baca khutbah itu khatib lupa. Kita kena dulu kurang 1 tuan. Pernah berlaku dia disebab renang dulu. Orang tu balik daripada musim, baca khutbah lupa tak baca Alhamdulillah. Coba baca ayat Quran terus. Ya, bangun balik turun dia. Imam yang lama tuan jadi tak baca Alhamdulillah, tak sah. Ulang balik khutbah sekali, khutbah pendek. Dia khutbah pendek sebab masa itu dah lewat. Pendek-pendek dia selesai. Itu berlaku sekali. Jadi jangan sampai berlaku perkara macam itu, insyaAllah. Ya, nanti kita rasa tertilan bila dia tegur macam itu katanya. Ya, ada kena perhatikan hotel-hotel yang baca khutbah itu kena tengok dulu, semak dulu. Kadang-kadang bacaannya salah, bukan? Pernah ya, bacaan salah, tulisannya salah. Kita kena semak dulu. Itu dulu sudah pun ada tulis barisan, tulis salah. Betul kan dulu? Tak ada pembetulan. Kita kena semak. Saya hantar saja kan. Tidak punya saja. Itulah segala-galanya kalau dah bawa orang ni, dah membawa orang jadi imam, jadi hotel ini kena bersiap sendiri tuan. Kita jadi rebel, lesen mesti kena besar. Kalau tak lesen besar, datang alam. Ya, kadang bila mana saya pun kadang suka Jumaat, saya pergi juga. Takbir, ini saya takbir. Tajwid kan, takbir, betul ihram. Yang paling orang tak sedar, Allahu Akbar. Allah satu tak ada. Bangun macam tu, Allahu Akbar. Satunya hilang, bila satu hilang, hurufnya satu hilang. Allah ada. Kalau Allahu Akbar, habis. Allahu Akbar, hilang satu. Jadi kalau dalam sembahyang tak sah. Sebab apa? Hilang satu huruf. Kalau takbir ihram itu hilang rukun solat. Tak kira siapa lah tuan. Kalau takbir semua orang habis kan. Jangan main tarik. Telinga. Kalau saya kan, telinga saya tak boleh dengar.
takbir yang jatuh, Allahu Akbar. Allah. Kan betul lamnya tak ada satu. Setiap huruf yang bersatu pastikan hurufnya berbunyi 2 kali. Satu. Allah satu. Ini sekali je. Allahu Akbar. Kalau dalam takbir, dalam bang sama dah tuan-tuan. Kalau bang itu memang ada dosa. Kalau sembahyang takbir langsung tak sah. Ingat. Ya, sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Itu bukan qala-qala. Qala-qala qala jinggal, bukan kan. Allahu Akbar. Berapa kali salah kan? Ini sembahyang masing-masing kan? Bukan kita jadi imam, kita jadi mampu menjaga sebab takbir itu semua orang baca sebut. Bila tak betul, itu baru segi lafaz saja. Allah ada sebut satu. Allahu Akbar. Nabang Allahu Akbar. Lebar habis. Ingat kata. Bila satu, setiap huruf yang bersatu mesti 2 huruf asalnya. Lamnya Allah, lam itu 2. Buang satu, ganti satu. Asalnya alif lam lam ha. Buang satu lam, alif lam ha, letak satu. Jadi alif lam ha sahaja. Itu bunyi Allah. Gitu. Kalau dalam terasa sangat dalam bangsa kepada Allah. Dan waktu takbir ini masing-masing dan kita tak kenal. Ya, jadi yang semula yang bertakbir lambang dan sebagainya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna asyhadu anna Muhammad ke Muhammad. Mim depan mu ke mim depan mu? Jawab. Mim depan mu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tapi kalau dengan bang, asyhadu anna Muhammadar Rasul Muhammad. Ini bukan bang. Muhammad tak ada. Ya, itu pastikan betul. Dalam huruf Arab tidak ada mim depan mo. Mo dan wan ada. Ya, mu. Mim depan mu. Jadi dia Muhammad. Dia orang Melayu dia mu, dia mu. Muhammad. Muhammad dah. Muhammad. Betul. Muhammad, ya Ali. Ali. Itu Melayu. Arab dia ya Ali. Ya Ali Baba. Kan ini Ali, ya Ali. Dia sebuah itu. Panggil orang nama ya Ali, dia ya Ali. Itu tidak, Ali. Ibrahim. Kayo. Ya Ibrahim itu Arab. Dia betul. Orang Melayu ni pandai kuat. Jadi salah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya itu satu. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Habis. Hayya 'ala shalah. Lagu sekarang. Berarti salah. Hayya 'ala shalah, hayya. Dalam Quran baik
dalam puas balik dalam khutbah kadang baca pastikan. Kalau kita nak bawa orang bila tak sah khutbah satu wali tanggung semua pada yang membaca. Macam dosa dia ditanggung oleh orang yang baca. Ampun dosa sendiri tak terampun tapi kalau dosa orang. Berhati-hati. Ya. Bangun jam juga. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ya, kena pastikan satu-satu tu balik nanti prepare yang dia bertanggungjawab tu. Ya, tengok. Sebab tajwid ni kena satu syarat ni. Mesti talaqi wal musyafahah mesti. Kalau tak ada talaqi musyafahah memang tak betul. Tahu hukum tajwid tapi baca tak betul. Sebab tu dia boleh baca musyafahah tu baca. Itu yang diajar oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Talaqi musyafahah. Jibril baca, Nabi dengar. Jibril Nabi baca, Jibril dengar. Dia betulkan cara belajar dalam sembahyang Jumaat, sembahyang makmur semua. Saya pastikan saya nampak selihan sikit ini. Dia nampak tajwid dipastikan apa yang dibaca dalam khutbah. Rukun ialah baca Quran adalah rukun. Kalau dia salah baca, itu kata-kata orang ahli tajwid, itu bukan Quran. Kalau bukan Quran, maka tak sah Jumaat. Habis. Kalau Quran, itu Quran. Kau baca salah, kau berdosa. Lalu juga rubba qari'in wal Quran yal'anhu. Ramai orang baca Quran, Quran melaknat balik. Kono baca Quran ada pahala, tapi Quran melaknat di balik. Sebab tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tajwidul huruf, betulkan sebutan huruf, wa ma'rifatul huruf, tahu tempat-tempat berhenti. Pokok-pokok yang tidak begitu. Ya, sebab kita pastikan kalau yang dah beri tanggungjawab dan sebagainya, selalu bang tu jangan takut-takut kan. Tengok test tu, macam ni. Macam yang berlaku dah. Macam mana? Jangan kata alah ni pun boleh. Ini hukum Allah tuan-tuan. Tak ada siapa yang tegur. Yang tegur dia suruh Jibril je. Ya? Dan kalau bukan nakir tu tegur dia esok. Jadi di dunia tak ada siapa yang tegur. Bukan buat salah tu suruh-suruh. Tak ada siapa. Kau makan rasuah. Tak ada siapa yang tegur. Langkah-langkah. Lepas aku, tidak lepas di dunia. Tak sana esok, lepas. Betul. Sebab tu ingat aku yang di-warningkan oleh dalam hadis itu macam Quran tadi kan. Rubba qari'in wal Quran yal'anhu. Ramai orang baca Quran, Quran melaknat balik. Macam kita baca salah tak ada siapa dah tu lantak tau. Ingat. Quran itu melaknat balik. Ya. Itu kita risau juga ya. Tu tentang tadi bermahalan dekat sampai sini. Dia sambung balik minggu depan. Far'on tawangan tu Mazri Ustaz 1997 yang keempat dah ada yang Ustaz Ustaz ya. Ini tadi kalah ya. Maupun khutbah Jumaat ada di model itu sampai sini. InsyaAllah depan saya perhatikan supaya kita dapat laksanakan ya. Jumaat ni kalau orang perempuan nak sembahyang Jumaat boleh ya, orang lain pergi minta sudut-sudut mana yang betul ada doa bisa dia berdapat sempit dia tak bagi ya. Kalau ada tempat tak ada mendatangkan air ya, fitnah dan sebagainya. Allah Akbar. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim.